Dan insyaAllah begini kita akan mengupas pada hadis yang ke-32 dalam kitab Abu Hadis dalam umat kiamat ini, iaitu tajuknya api yang keluar daripada arah negeri Yaman. Api yang keluar daripada arah negeri Yaman, pada muka suratnya ke-188. 188. Kita lihat pada matan hadis ini. Hadatsana Abu Haysamah Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar al-Makki wa lafzu li Zuhair qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Sufyan wa Uyainah عن فرات الكزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تضرر الناس إلى محشرهم. Maksudnya adalah hadis yang panjang ini telah menceritakan kepada kami Abu Haysamah Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibni Abi Umar al-Makki. Dan lafaz ini bagi Zuhair telah berkata Ishaq telah menghabarkan kepada kami, dan berkata dua perawi yang lain telah menceritakan kepada kami. Sufyan bin Uyainah daripada Furat al-Qazzar, daripada Abi At-Tufail, daripada Huzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Ittola'an Nabi SAW, datang kepada kami Rasulullah SAW, dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Jadi sahabat duduk kumpul, ya, maka mereka berbincang-bincang. Kemudian datanglah Nabi SAW kepada mereka. Lalu baginda Nabi bersabda, ya, ma tazakaruna, apa yang kamu perbincangkan? Kami pun menjawab, nazkurus sa'ata, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Jadi mereka ni berbincanglah bagaimana suasana kiamat nanti, bagaimana keadaan kita nanti bila dibangunkan dari kubur, apa kita buat, bincang-bincang. Tapi perbincangan itu sekitar macam tu lah, sebab tak ada asas nak pegang lah. Jadi dia sembang-sembang macam tu, dia tak ada benda fakta yang dapat nak pegang. Lalu Nabi SAW pun bersabda lah, lan taqum as-sa'ata, lan taqum hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Maksudnya tidak akan, lan ini maksudnya lan nafilil abad ni, maksudnya selagi tak berlaku 10 ni, maka kiamat tak akan berlaku lah. Ya, kena cukup 10 ni baru jadi. Ya. Jadi pun Rasulullah beritahu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Jadi yang ini kita boleh buat checklist. Ya, boleh buat checklist lah. Ya.
Kemudian baginda Nabi SAW menyebutkan utamanya ad-duhana, asap. Kemudian wad-dajjal, dajjal akan keluar nanti. Kemudian wad-dabata, binatang. Dabah ni kita akan bincangkan dalam hadis yang akan datang. Apakah dabah ni, siapa, apa dia, bentuk macam mana, saiz dia macam mana kan. Kemudian wa tulu asy-syamsi minal maghribiha, terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Kemudian lagi wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, seterusnya 3 kali gempa bumi, ya, 3 kali wasalasata khusufin, ya, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman, yang akan menghalau manusia kepada padang mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2901. Tapi dalam Sahih Bukhari sebut dia letakkan api keluar dari negeri Yaman ni pada tanda yang pertama. Tetapi sebenarnya kalau menurut pandangan ulama pun bukan semestinya diikut turutan. Mesti keluar ni dulu, kemudian mesti asap keluar dulu, lepas asap baru dajjal, pada dajjal dah. Ini cuma sebab kita, sebab dalam riwayat mata hadis lain pun dia punya susunan pun berbeza. Jadi kita cuma tengok je lah, checklist je lah. Ini semua datang besar lah ni. Pada hadis yang pertama hingga hadis yang ke-30, kita banyak membahaskan tentang tanda-tanda kecil kiamat lah. Tapi bila kita masuk pada hadis 30 ke atas hingga hadis yang terakhir, semuanya tanda-tanda besar kiamat. Keterangannya 10 tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar-besar, akan terjadi pada waktu hampirnya tibanya kiamat. 10 tanda itu ialah, yang pertama duhan, jadi asap, yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti selsema lah. Covid pun sebahagian daripada itu lah. Dan mengakibatkan penyakit seperti selsema dalam kalangan orang-orang yang beriman, dan akan mematikan semua orang kafir. Makanya belum lagi lah jadi. Apa yang disebutkan oleh para ulama bahawa wabak selsema yang melanda umat Islam ketika itu dimulai dengan asap yang disebut sebagai duhan. Ini dalam bahasa Arab, duhanun. Adakah asap itu juga membawa makna kepada jerebu? Jerebu berlaku tak? Tapi jerebu pun berlaku belah kita je, bukan satu dunia berlaku kan. Asap tersebut telah menyebabkan umat Islam mengalami selsema, manakala orang kafir dalam situasi kemabukan. Ini tanda pertama lah asap. Kita pun tak boleh nak tahu si asap macam adakah jerebu ke, ataupun asap-asap yang mana yang merosakkan ozon ke, tak. Yang umum dia beritahu begitu. Yang keduanya, tanda yang kedua, dajjal. Keluarnya dajjal yang akan membawa fitnah besar yang akan meragut keimanan, hinggakan ramai orang yang akan terpedaya dengan seruannya. Dajjal akan melata di seluruh muka bumi, melainkan Mekah dan Madinah. Semua tempat yang sampai. Yang risau dah, sini pun sampai nanti. Dan kecuali Mekah dan Madinah je dia tak boleh nak masuk. Apa kerja dia? Dia buat apa? Dengan dia ni menyebarkan fitnah-fitnah kepada manusia pada waktu itu. Di samping itu juga ramai dalam kalangan manusia yang terpedaya dengan fitnah Dajjal ini. Lalu mereka bersama dengan Dajjal. Jadinya yang selamat ini hanya orang-orang yang beriman. Orang beriman sahaja dia tak terpedaya dengan Dajjal.
Jadi ketika itu keluarnya Dajjal itu baru iman kita teruji. Tak kira lah siapa dia pun, ya, imam ke Bilal ke siapa orang awam tu kan, semua di sini yang dia akan teruji imannya. Sebab dia dua pilihan, ya. Sama ada jadi mengikut Dajjal atau mengikut Nabi Isa ataupun Nabi, ya, mengikut Imam Mahdi. Dua tu, ya, ya. Dia tak ada yang lain lah, antara dua tu, ya. Jadi fitnah ni, lalu mereka bersama dengan Dajjal dan akan menjadi pengikutnya. Tidak ramai daripada kalangan umat Islam yang berjaya menyelamatkan diri daripada terkena fitnah itu. Jadi pada waktu itulah Allah SWT akan menurunkan Nabi Isa AS ke dunia bagi tujuan membunuh Dajjal. Dajjal ni, dia dalam Quran tak disebut, tapi dalam hadis ada, kan? Banyak hadis, dan hadis-hadis yang membicarakan tentang Dajjal semuanya, kebanyakannya semua berstatus hadis sahih. Kenapa tak disebut dalam Dajjal Al-Quran? Jadi ulama pandangan bahawa Allah Ta'ala nak menghinakan Dajjal ini, maka dia tak nak sebut nama Dajjal Al-Quran. Jadi dalam hadis banyak hadis-hadis yang diriwayatkan, kebanyakan hadis yang diriwayatkan tentang Dajjal pun datang pada sebuah hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, kan? Tapi kenapa nama Fir'aun boleh ada dalam Quran? Fir'aun pun sama juga, kena hina juga, kan? Jadi Dajjal ini, Fir'aun ini ialah peristiwa yang telah lalu, ya. Kita pun tak hidup zaman dia, tapi Allah ceritakan dia ni sebagai pengajaran kepada kita. Dajjal ini dia belum keluar lagi, kan? Jadi Allah tak sebut nama, kan? Ini pandangan ulama lah. Tapi dalam hadis memang banyak cerita macam Dajjal, ya. Hingga Rasulullah pun beritahu kalau aku hidup zaman ni lah, ya, dan aku sendiri akan settlekan Dajjal tu. Rasulullah tak hidup lah, Rasulullah dah wafat, kan, ya. Kalau tak hidup, baginda sendiri yang akan bunuh. Kita baginda tak ada, ya. Jadi siapa yang akan bunuh Dajjal? Nabi Isa AS, Nabi juga, ya. Nabi Isa AS akan bunuh Dajjal. Di dalam hadis disebutkan ketika Nabi Isa AS turun ke dunia, Dajjal sedang menuju ke Baitul Maqdis di Palestin, ya. Bumi Palestin memang sinonim dengan kita, dengan orang Islam ni. Bukan sekadar umat-umat terbelum dah, ya, dengan umat Rasulullah pun sama, ya. Walaupun Rasulullah hanya sekali je pergi ke Palestin, iaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi dia sinonim dengan kita, ya. Kemudian mereka bertemu di sebuah pintu yang dinamakan Pintu Lud. Ya, Pintu Lud di mana? Di Palestin lah, ya, dekat dengan Baitul Laham tu. Baitul Laham ni apa benda? Baitul Laham ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa AS, tempat kelahiran Nabi Isa di Baitul Laham. Apabila Nabi Isa AS melihat Dajjal, baginda AS terus membunuhnya dengan menggunakan pedang sambil berkata, sesungguhnya bagiku kepada engkau satu pukulan, yang mana dengan pukulan ini kamu tidak akan dapat melepaskan diri daripadaku. Hadis Ibnu Majah yang ke-4077. Hadis ini bersatu hadis dhaif. Dalam riwayat lain juga sebut Nabi Isa akan bunuh Dajjal dengan lembing. Dalam riwayat lain juga sebut Dajjal ini bila nampak Nabi Isa, dia akan mencair. Dia takutnya Dajjal ni dengan Nabi Isa. Dajjal ni siapa? Dia pun manusia biasa macam kita, cuma Allah Ta'ala panjangkan umur dia, tak mati-mati hinggalah hari inilah, ya. Ini Dajjal ini. Jadi Dajjal ni tak hebat mana pun. Dan janganlah kita bayangkan bila mana Nabi Isa AS dia bertemu dengan Dajjal, dia akan berlawan seperti mana hantu lawan dengan hang jebat. 3 hari 3 malam tak habis lah. Tak ada, kejam je. Dia bunyi-bunyi pun Dajjal pun bunuh dah siap, selesai lah. Tak, itu je. Tak adalah macam hantu dengan hajibat lawan 3 hari 3 malam tebang, tak turun-turunan tak. Ya? Sebab Dajjal ini dia manusia biasa, dan kekuatan dia pun tak dekat mana, cuma tipu daya dia yang hebat. Itu kelebihan dia yang Allah bagikan kepada dia tak. Dia boleh menipu manusia ni, ya. Tak kira lah siapa orang tu. Sebab tu yang kata bila mana Dajjal turun, dia berkaitan dengan keimanan. Bukan kira tentang ilmu sangat, bukan tentang ni, tak iman kita. Kalau iman kita kuat, amalan kita kuat, iman kita kuat tak, ya, amalkan suatu kahfi, baca suatu kahfi, ya, dan minta doa,
daripada Allah Ta'ala yang sebenarnya yang Allah ajarkan kepada kita. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil al-masihud dajjal. Itu kita baca. Doa ni boleh kita baca tuan. Kita baca doa ni selalunya tempat kita baca tasyahud, tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam. Ya, tu jadi Isra dia. Kita hafal yang tu, kita tamat. Ya, kita baca sebab kita baca tasyahud akhir lah. Dalam tahiyat akhir tu. Ini yang kedua lah, tanda yang kedua. Tanda yang ketiga pula, tanda-tanda besar yang ketiga ialah binatang besar, dabah ni, yang keluar berhampiran dengan Bukit Safa di Mekah. Yang mana binatang ni dia akan bercakap bahawa manusia tidak beriman lagi kepada Allah SWT. Ini binatang ni, dabah ini, ya, dia ni kerja dia ialah bagi tahu kepada kita, kau kafir, kau Islam, kau kafir, kau Islam. Itu kerja dia lah. Jadi bukan kerja kita kerja nak tentukan kafir Islam ni, dabah punya kerja ni. Dia akan keluarkan dia. Nah, kafir, kau Islam, kafir Islam. Ya. Ibn Katsir rahimahullah berpendapat bahawa keluarnya binatang besar yang aneh merupakan tanda kiamat besar pertama yang terjadi di muka bumi. Di alam bawah dia keluar dari bumi. Nanti kita akan bahaskan juga tentang dabah ni. Kita akan perincikan apa dabah itu. Ya. Kerana binatang yang berbicara dengan manusia dan membezakan antara seorang mukmin dan kafir adalah perkara yang luar biasa. Kita pun pelik. Macam mana orang tahu aku yang kafir, aku Islam? Kan? Aku rajin pergi masjid, rajin ni, tapi kafir pula. Macam mana ni? Itu kerja dia lah. Itu kerja dabah. Dan dia boleh berbicara. Ya? Satu-satunya binatang yang diberi izin untuk berbicara. Bukan macam burung kakak tua. Burung kakak tua tu dia ulang balik apa yang dia ajar. Dan burung kakak tua ni benda tu yang dia cakap pun. Kan? Assalamualaikum, selamat pagi, itu ya, sudah. Ya. Mana ada kata alim tersebut. Kalau kita tanya soalan pelik-pelik, mana boleh jawab. Kan? Tapi dabah ni dia boleh berbicara, ya. Dia cakap. Yang keempatnya, tanda-tanda besar juga, matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Di mana matahari itu tenggelam? Ya, di arah barat. Maka pada saat itu Allah SWT tidak lagi menerima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang yang berdosa. Jadi bagaimana matahari terbit sebelah barat ini, kehidupan kita macam biasa, macam hari ni lah. Ya, hari tiba-tiba hujan, gelap pula. Lagi tiba-tiba pula tengok-tengok matahari terbit sebelah barat. Kita sama je, ngetih sama je ke? Terbit lah, pun pagi ni aku nak minum dulu. Lantak lah, terbit sebelah barat pun lah. Yang penting tak beda dulu lah. Sama je. Kan? Cuma nanti di dalam berita keluar beritahu, ini adalah fenomena alam. Fenomena alam di matahari terbit sebelah barat ni pernah berlaku. Bila? Berjuta-juta tahun yang lalu. Ini salah kan, sains kan. Ini memang pernah berlaku. Tapi berjuta-juta tahun yang lalu lah. Kan? Ini fenomena ni memang berlaku balik pada ni lah. Jadi bagi orang yang mana jahil, orang yang tak ada kisah, pada dia okey, ini fenomena, biasalah lah. Tapi bagi orang yang beriman, budak-budak sekolah pun tahu, atau budak tadika pun tahu bila matahari terbit sebelah barat maksudnya apa. Taubat orang mukmin tidak lagi diterima, keimanan orang kafir tidak lagi diterima. Kehidupan jalan macam biasa, sembahyang macam biasa. Ya, dia fenomena kan. Jadi ya di situ nanti ya, bila mana terbit ni maka taubat ada lagi lah. Dah tutup pintu taubat. Firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan qul innaziru inna muntazirun. Maksudnya
apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka. Ya, malaikat maut. Ya, malaikat maut datang untuk ambil nyawa dia, atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan tanda sebahagian atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi alamat ataupun tanda hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi iman seorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai iman. Katakanlah, tunggulah kamu apa yang kamu hendak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Ya, ini antara tanda yang bila mana tauhid dalam hadis sebut mendetailkan ayat Quran ini, mentafsirkan ayat Quran ini. Dalam hadis sebut matahari terbit belah barat, taubat tak diterima. Dalam Quran sebut tanda ni bila keluar, tak sebut pula matahari, tapi sebut tanda yang keluar ni, maka sama juga, taubat pun takkan diterima lagi. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan tegak hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah terbenamnya. Jika manusia melihat akan perkara itu, maka mereka akan beriman semuanya. Ya, pakat beriman lah. Dia macam tsunami dulu lah. Dia berlaku tsunami, pakat rajin-rajin, ya Allah nak kiamat dah ni, pakat rajin datang masjid lah, pakat rajin lah, nama ni dah berubah lah. Tengok dalam seminggu tu okey, tak ada apa-apa pun lah. Maka kembalilah pada asal balik, kan? Itu sebab manusia macam tu lah. Bila datang musibah apa semua, baru dia teringat lah. Baru dia teringat, ni kiamat dah dekat dah ni, kan? Mari seminggu, 2 minggu, sebulan, okey je, tak ada apa pun, dia kembali pada perangai asal dia balik. Dan waktu itu adalah waktu di mana tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Al-An'am ayat 158. Jadi hadis ini mentafsirkan, ya, menerangkan tentang maksud ayat surah Al-An'am 158. Iaitu Rasulullah sebut yang kata taubat tak diterima tadi, dan juga keimanan tidak diterima bila mana matahari terbit sebelah barat. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-3758. Hadis ini berstatus hadis sahih. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, jika tumbuh keimanan pada seorang kafir ketika itu, maka keimanannya tidak akan diterima. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, jika dia baik dalam perbuatannya, maka dia berada dalam kebaikan yang sangat besar. Beruntunglah siapa yang waktu matahari terbit sebelah barat ni dia kekal beriman, istiqamah dengan ibadah, orang ini selamat, beruntunglah dia. Adapun jika dia ada orang yang mencampur baurkan antara kebaikan dan keburukan, lalu dia bertaubat, maka taubatnya tidak diterima ketika itu. Dia buat benda haram, dia minum arak, dia main judi, kaki nombor semua cukup, kan? Tapi dia seorang Islam, orang beriman, semayang juga, main jemaat lah, kan? Pergi semayang, kata semayang, main jemaat dengan semayang raya dia pergi, kan? Tak lain goyuk. Jadi bila dia tengok peristiwa berlaku, maka dia pun nak bertaubat. Astagfirullah, ya Allah, betul lah ustaz cakap dulu, kata kalau hari terbit kat barat ni taubat tak terima, ya Allah, kan? Maka dia nak taubat, tak ada, tak diterima lah taubatnya, kekalah status quo dia, macam tu lah, ya. Ini yang keempat. Tanda yang kelima, turunnya Nabi Isa AS ke permukaan bumi ini. Sebagaimana umat Islam ketahui bahawa Nabi Isa AS tidak pernah meninggal dunia. Baginda Nabi AS diangkat ke langit, ya. Nabi Isa AS ni dibunuh oleh orang Yahudi, tak? Orang Yahudi yang kejar baginda. Maka Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit dan gantikan muka pemimpin Yahudi itu dengan muka Nabi Isa AS. Jadi mereka menyangka bahawa yang muka ketua tadi itu
Ya, ialah Nabi Isa. Maka dia pun ditangkap, disalib, dibunuh salib kan. Tu. Tapi sebenarnya bila mana turunnya Nabi Isa nak beritahu pada pengikut-pengikut orang Kristian bahawasanya aku ini adalah Nabi. Aku bukan anak Tuhan. Aku turun sebagai hamba Allah. Aku turun sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda alaihissalam diangkat ke langit sebelum orang-orang kafir ingin membunuhnya dengan cara menyalibnya, dan akhirnya muridnya yang khianat. Murid dia yang khianat ni, nama dia Yudas Iskariot, ditukar wajahnya seiras Nabi Isa alaihissalam, itulah yang disalib. Disebutkan bahawa pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam akan turun di atas menara putih yang terletak di sebelah timur kota Dimash di negara Syria. Ya, masjid Dimash tu. Sekarang ada lagi. Ya, masjid tu dan menara putih pada lagi. Ya. Makanya Nabi Isa akan turun kat situ pada waktu subuh. Dan bila turun tu, ya, dalam keadaannya rambut yang masih basah, seolah-olah baru lepas mandi. Kan? Turun di menara tu, kemudian baginda akan solat subuh. Ya, di belakang Imam Mahdi ni lah. Baginda SAW akan menyokong dan memperkukuhkan pemerintahan Imam Mahdi yang berdaulat pada masa itu, dan baginda SAW akan mematahkan segala salib yang dibuat oleh orang-orang Kristian, dan baginda SAW juga yang akan membunuh Dajjal. Jadi bila sebut tentang Imam Mahdi, semua pakat mengaku, mana-mana kumpulan, hatta Syiah pun dia mengaku bahawa dia pun ada Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi dia ialah imam yang ke-12, Imam Isna Asyara. Jadi dalam kepercayaan Syiah ini, Imam Mahdi ni dah ada, dan dia orang dah jumpa dah pun. Cuma sekarang Imam Mahdi dalam Syiah ini dia sedang bersembunyi di dalam sirdap. Sirdap tu apa? Dalam gua. Duduk dalam gua. Macam penyokong MU pula. Duduk dalam gua dah. Contoh yang lawan. Contoh. Kan? Duduk dalam gua kan. Itu kau apa ni dalam gua? Ya. Kan? Jadi dia akan keluar nanti. Dia akan keluar. Jangan risau kan. Kepercayaan dia lah. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita tak tahu mana-mana yang mati Imam Mahdi tu dia akan keluar nanti. Dia akan keluar nanti, dan dia ni umurnya lebih pada umur Rasulullah juga lah. Nama pun nama macam Rasulullah. Idah muka pun macam muka Rasulullah. Jadi beruntung lah. Beruntung orang yang beriman. Beruntung kalau dia hidup dalam keadaan dia beriman, dia bertemu dengan Imam Mahdi, maka wajah Imam Mahdi lebih kurang macam wajah Rasulullah. Jadi Imam Mahdi tu dia berbangsa Arab, bukan orang Melayu tuan-tuan. Jangan percaya pula kalau orang Melayu kata saya ni Imam Mahdi. Kalau dia kata dia Imam Mahdi, test dulu cakap Arab. Kau cakap Arab lah, kan? Kalau tak bunyi Arab tu kan, tak payah percaya lah. Sebab Imam Mahdi ni orang Arab, kan? Jadi kalau dia cakap tu bohong tu pula. Jadi masing-masing pakai mengaku lah. Orang Melayu pun nak Imam Mahdi. Bukan dekat orang Melayu, orang putih pun ada tak. Celah mana tak tahulah. Ya? Semua pakai mengaku. Ya? Tak payah duduk declare macam ni. Ya? Yang penting kita ni ialah beramal dan beriman. Ni tahun 2024 nanti akan keluar seorang mujadid katanya tak. Ya? Kita tunggu lah nanti. Betul Imam Mahdi keluar tahun ni kan. Ya? Sebab perkara-perkara gaib ni dalam surah Isra' dia sebut, yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Engkau bertanya tentang perkara ruh ataupun perkara gaib, perkara yang belum muncul. Ya? Katakanlah ilmu tentang ilmu gaib ni semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang tahu bila Imam Mahdi nak keluar, bila Dajjal nak keluar. Hanya Allah sahaja yang tahu. Tapi bila mari manusia, dia buat matematik kira-kira. Ini 1 tahun macam ni, oh tahun ni lagi. Jadi habis dia pun cerita sebarkan pada orang Islam lah. Jadi apa yang kita dapat? Ketakutan. Kan? Orang bukan Islam, orang Kristian dah tahu lama dah. Kita kalau ikut kiamat tuan-tuan, patutnya tahun 2000 itu dah kiamat. Tahun 2000 itu dah kiamat dah. Tengok-tengok tak jadi lah. Tukar tarikh 2012 pula. Ni hidup semua ni boleh mari masjid elok hidup pun tak masalah pun. Kena kiamat kan? Sebab benda kiamat ilmu Allah. Kita kira celah mana pun ikut logik kita dah boleh ni usianya dah 2000 tahun. Jadi anggaran umur umat tak payah.
Bukan itu. Kerja kita ni, bila mana Rasulullah ditanya tentang Ya Rasulullah mata sa'ah, Ya Rasulullah bila kiamat, Rasulullah tak bagi tahu. Rasulullah kata apa persiapan kau untuk menghadapi kiamat? Apa persiapan kau? Jangan hebohkan kiamat ni, gunung anak tercabut dah, matahari terbit sebelah barat dah. Tak, itu jangan urusan kerja Allah Ta'ala. Kerja kita sebagai hamba apa? Buat ibadat, sebarkan dakwah, ajak orang buat baik. Itulah kerja kita. Bukan kerja kita nak tengok kalender, ni pada minggu, ni tak payah. Itu bukan kerja kita. Dia nak keluar, dia keluar. Hujan ni, nak turun, dia turun ya. Kita pun tak sangka nak hujan tadi, hujung mengenai kereta kalau motor. Yang motor terus sekejap lah ni. Sebab lah ni dulu, buka apa dulu kan. Sebab kita pun tak tahu. Jadi itulah kerja kita. Jadi jangan kita terikut-ikut dengan ramalan-ramalan dalam perkara agama. Ramalan cuaca boleh lah, kan? Nak percaya boleh, tak percaya boleh. Kadang-kadang dalam ramalan kaji cuaca sebut hujan akan turun di sekian-sekian tempat. Kita betul-betul tak hujan pun, rupanya angin tolak pergi tempat lain. Ramalan cuaca pun belum tentu benar. Ini pula ramalan dalam agama. Ramalan saya sebut ramalan. Rasulullah sebut benda ni pasti berlaku. Bila Rasulullah tak sebut, tarikh Rasulullah tak sebut, cuma Rasulullah beritahu akan berlaku. Kau tunggu je lah. Jadi bila kau tunggu je lah ni, Rasulullah kata tunggu je lah. Tunggu pula, bukan tunggu menung. Tak buat apa tuan-tuan. Maksud tunggu tu beramal lah. Perbanyakkanlah amalan. Rampak-rampakkanlah silaturahim. Itu yang kau suruh. Bukan kita tunggu menung. Sebab tu ada agama, bukan Islam. Bila kita pasal kiamat ni, dia orang juga percaya tentang kiamat kan. Makanya apa dia buat? Sebab takutkan kiamat berlaku, pergi buat rumah dalam tanah, korek tanah dalam-dalam tu kan, duduk dalam tu, buat dinding yang tebal kan. Konon-konon takut bila mana gempa pun tidak akan menyebabkan boleh rosaknya ni. Apa memang kan? Ataupun pergi mana? Pergi ke angkasa lepas dah, duduk atas tu perjalanan ni. Ini semua mengarut. Jadi kita orang Islam jangan demikian kan. Jangan kita berfahaman macam ni, berfahaman kepada, percaya kepada ramalan-ramalan. Benda pasti berlaku bila dalam ilmu Allah SWT. Kita tak tahu. Kerja kita beramal. Itu kerja kita. Yang disuruh tu kita buat kan. Jangan duk sibuk nak berayal, nak tunggu bila keluar tak. Dia nak keluar, dia keluar je. Mungkin hari ni keluar, esok keluar, itu dia kerja. Itu kan kerja kita. Kerja kita beramal. Kemudiannya yang keenam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerosakan di permukaan bumi ini, iaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat daripada besi bercampur tembaga yang telah dirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu. Kenapa tak sebut Zulkarnain dengan tentera-tentera ni? Kenapa disebutkan Zulkarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu? Firman Allah Subhanahu wa taala, قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kau Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan jumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Surah Al-Kahfi ayat 94. Ayat ni turun ketika mana Zulkarnain dengan tentera-tentera dia, mereka ni suka berjaulah cari tempat-tempat yang masalah, dia katakan sampai ke sebuah negeri ni yang mana mereka duduk. Sampai ke negeri ni, penduduk negeri ni mengadu pada Zulkarnain bahawa kami ni selalu diganggu oleh ni orang makhluk ni. Tapi bahasa percakapan mereka kami tak faham pun. Tinggi-tinggi orang dia datang suka buat kerosakan. Jadi kau tolonglah kami. Maka mereka, penduduk negeri itu, mereka nak upah Zulkarnain. Kita bayar, jangan risau. Kita buka tender, open tender ke, bayar, you buat lah. Kita bayar. Maka Zulkarnain kata tak payah. Kau tak payah bagi upah pada aku sebab aku tak ada upah pun. Apa yang aku perlu buat? Kita sama-sama kita bina tembok ni. Ini yang kata ni. Lepas tu
Zulkarnain dan pembantu-pembantunya, bukan dengan tentera-tentera dia. Kan? Maksudnya Zulkarnain bersama dengan penduduk negeri tersebut, dengan tentera dia sekali, sama-sama bina tembok ni. Jadi tak payah bayar upah lah dia buat. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar apabila tibanya akhir zaman dan tak kala hampir berlakunya kiamat. Mereka mendiami di suatu tempat di barat daya Mongolia. Ini pun agak-agak kan dari segi sudut faham geografi itu. Tapi nak cari, tapi hari ini tak jumpa. Kan? Benda yang wujud tapi tak jumpa hingga hari ini. Ini tempat dikurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Orang boleh cakap sekian-sekian tempat, pada satelit pun ada, boleh pakai drone ada nak mencari. Tapi hari ini tak jumpa tak? Tak ada. Sebab dia ni benda yang mana ada tapi tak dinampakkan. Bangsa ini juga dikenali sebagai bangsa Mongol dan Tatar. Apabila ulama mentarjihkan bahawa Ya'juj dan Ma'juj tinggal dan menetap di kawasan Mongolia di negara China dan Turkistan yang terletak di negara Rusia, antara sepadan itulah. Sifat Ya'juj dan Ma'juj berdasarkan apa yang Rasulullah SAW sifatkan, mereka adalah yang pertama bangsa yang kuat, tubuh yang gagah. Ini memang Ya'juj dan Ma'juj tak terkalahkan. Mari senjata canggih manggih pun tak boleh nak buat, nak bunuh dia tak boleh. Hebat tak hebat dia Ya'juj ni. Yang kedua, tiada manusia yang mampu memerangi mereka. Tak ada. Mari dah letak letak bom nuklear pun tak tahu lah dapat jadi tidak kan. Tapi dia yang tak kalah mereka ni. Ketiganya, mereka mempunyai muka yang lebar. Yang keempat, kecil, matanya sepet pun. Yang kelima, bilangan mereka sangat ramai seperti mana hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak berbanding dengan manusia yang hanya 1/10 daripada mereka. Begitu juga pendapat Ibn Katsir rahimahullah. Jumlah mereka cukup ramai. Kenapa mereka ni cukup ramai? Sebab dia tak mati-mati. Dia beratuk mula-mula sampai hari ni. Beranak je. Mati tidak. Kan? Cukup ramai jumlah dia. Bayangkan Ya'juj dan Ma'juj ni bila ni cerita ni. Ni cerita dalam Zulkarnain ni. Dalam Zulkarnain ni bila ni? Dalam sebelum Nabi Isa AS lagi dah. Kan? Dia dah ada dalam ni. Yang keenamnya, Imam Al-Alusi berpendapat bahawa Ya'juj dan Ma'juj mempunyai umur yang paling panjang. Sebab dah mati. Daripada atuk tu sampai kecil-kecil cucuk dia ni semua ada lagi. Kan? Elok. Salah silap tu ada lagi yang boleh jaga. Dan yang ketujuh, Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam kitab Fitnatul Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj berkata, mereka ni, Ya'juj Ma'juj ni adalah manusia dan bukanlah hidup di alam gaib dan bukan juga seperti jin. Dia manusia macam kita juga. Bangsanya tinggi-tinggi dia bangsa ni. Ya, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni tinggi-tinggi. Cumanya dia di alam kita, duduk macam kita. Cumanya Allah Ta'ala tak buka hijab, tak nampak lagi lah. Ya. Tanda kiamat yang ketujuh, yang ni gempa bumi di timur. Tanda yang ke-8, gempa bumi di barat. Tanda yang ke-9, gempa bumi di Semenanjung Arab. Dan yang ke-10, api besar yang akan menghalau manusia menuju kepada mahsyar, dan api itu akan bermula dari arah negeri Yaman. Sebelum berlakunya kiamat, akan berlaku 3 gempa bumi tanah runtuh di timur, barat dan Semenanjung Arab yang menenggelamkan kawasan tersebut. Dan yang terakhir, keluarnya api besar yang menyala dari Yaman, dari lembah Adnan, akan mengumpulkan manusia ke Ardul Mahsyar, iaitu Syam, bumi tempat berkumpul. Kan? Itu nanti. Sama ada ini dah berlaku kiamat tu belum tak? Sebab ketika itu manusia ni dia akan dihalau kepada mahsyar. Seperti mana api itu dia mengejar manusia. Ibarat binatang buas yang mengejar. Akan lari dari keluar kabut. Ya? Ini. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, apa yang dapat dirojihkan, yakni pendapat yang terpilih daripada himpunan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahawa keluarnya Dajjal adalah yang mendahului segala tanda besar yang mengakibatkan perubahan besar yang berlaku di permukaan bumi ini. Keadaan itu akan disudahi dengan kewafatan Nabi Isa AS setelah baginda AS turun dari langit. Ya, bila mana Dajjal telah dibunuh, mission complete, dah selesai, maka Nabi Isa pun akan diwafatkan.
kan? Kemudian terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah permulaan tanda-tanda kiamat yang besar yang akan merosakkan sistem alam cakrawala, yang mana kejadian ini akan disertai dengan terjadinya peristiwa kiamat yang dahsyat itu. Barangkali keluarnya binatang yang disebutkan itu adalah terjadi di harinya matahari pada waktu itu terbit dari tempat tenggelamnya. Cuma dalam hadis lain juga sebut antara keluarnya dabah ni binatang besar tadi dengan terbitnya matahari keluar barat, dia berselisih dalam tempoh yang cukup sekejap. Sama ada binatang ni keluar dulu baru terus berlaku terbitnya matahari, ataupun terbit matahari dulu ataupun keluar, tapi dalam tempoh yang cukup dekat. Dua benda ni, matahari terbit keluar barat dan juga dabah yang keluar, tempohnya cukup dekat. Tak tahu seminggu ke 3 hari, tak tahu, tapi tempohnya dekat lah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang, ya, macam tadi tasbih juga, ya, jika benang itu dipotong maka sebahagiannya akan mengikut sebahagian yang lain yang jatuh, ya, macam tadi tasbih. Tuah tasbih tu lah, dia dah susun jangan ikut turutan, ya, kalau kita potong tu habis, ya. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-7040, hadis ini bersatu hadis sahih. Kesimpulannya daripada hadis yang ke-32 ini, yang pertama, kita sebagai seorang yang beriman perlulah sentiasa bersedia untuk menghadapi saat-saat ini. Ini kerana tidak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada segala fitnah dan ujian ini melainkan dengan iman. Lepas ada yang disebutkan tentang fitnah akhir zaman ini, ialah bukan fitnah dari sudut material dan sebagainya, tapi fitnah dari sudut iman kita. Kan? Kalau ibadah kita kuat, iman kita kuat, hati kita cantik, insya-Allah lah iman tu akan jadi kukuh dan padu lah, ya. Jadi kalau iman kita lemah, makanya, ya, mudah sangat kita akan terpedaya dengan Dajjal ini. Yang keduanya, para saintis agensi angkasa lepas kebangsaan Amerika Syarikat ataupun kita kenali sebagai NASA telah mendapati tanda-tanda matahari akan terbit dari barat semasa ahli sains astronominya mengkaji pergerakan planet Marikh. Jadi saintis pun dari segi sudut ilmu sains pun mereka percaya bahawanya matahari akan berlaku nanti terbit keluar barat, kan? Cuma yang mereka tidak dapat pastikan ialah tempoh masa yang bakal diambil sehinggalah semua planet melalui fenomena yang serupa. Saintis pun dia dapat buat teori kata akan berlaku, tapi dia pun tak tahu bila. Jadi tiba-tiba ada 2-3 orang kata akan pasti, dengan pasti boleh berlaku sekian-sekian. Yang ketiganya, hasil dapatan sains oleh NASA itu semestinya memperkukuhkan lagi iman umat Islam akan tanda-tanda kiamat. Manusia tidak tahu bila ia akan berlaku, walaupun sudah ada banyak tanda-tandanya. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui. Dan kesimpulan yang terakhir, begitulah antara tanda-tanda besar kiamat yang kedatangannya cukup menggerunkan hati kita. Hanya iman sahaja yang dapat menyelamatkan kita daripada segala bentuk fitnah dan ujian berkenaan. Wallahu alam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas hadis yang ke-32. InsyaAllah, ya, pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada hadis yang ke-33, iaitu Yahudi sembunyi di sebalik batu dan pohon, kan? Ini pun ada kena-mena dengan kisah yang berlaku pada hari ini, kan? Jadi semuanya apa yang baik itu pada Allah SWT. Sebarang kelemahan dan kurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan maqbula. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.